itu ada keberkatan. Hak tu kita nak. Ini ada maklumat saja. Kadang-kadang maklumat itu sahaja memberi kesan buruk kepada dia. Tak ada keberkatan. Itu sebab kadang-kadang terletaknya keberkatan ilmu akan anak-anak dia tu, seorang anak ni, keberkatan ilmu, itu kadang-kadang terjadinya tak berkat ilmu tu, kadang-kadang berpunca daripada ibu dan ayah dia sendiri. Bukan dia. Ibu ayah dia punya pasal, tak berkat anak mengaji. Nah, tu ingat, hati-hati. Contoh hari ni kita dah tengok. Tak? Disuruh cikgu berjalan merangkak. Apa salah cikgu macam mana pun tu bukan cara. Macam mana? Maka tertutup pintu ilmu anak tu. Tutup tu. Tak ada pintu keberkatan lagi. Disebabkan apa? Perangai mak dan juga ayah dia. Begitu juga kisah masyhur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini yang mana dikisahkan datang seorang ayah yang dapat tahu ada orang dengki kat Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dia nak burukkan Syekh Abdul Qadir Jailani ni. Maka dia jumpa, ni boleh jadi kelemahan bagi dia. Dia tengok Syekh Abdul Qadir ni makan sedap, katalah makan ayam sedap. Hak budak-budak ni makan ikan masin tu je. Duk pondok, duk tempat mengaji. Maka dia pergi bagi tahu dekat ayah budak tu, kau tahu kat sana tok guru Syekh Qadir makan sedap-sedap. Tapi anak kau ni makan ikan kering je. Ini tak adil ni, kata. Maka mari bapak tu pergi serang Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tegur tu. Apa ni Syekh? Makan punya sedap kalau kita lah hari ni makan KFC. Mari anak makan ikan kering, tak adil ni macam ni. Nak mengaji macam mana anak aku mari hantar gemuk, mari kuih pula. Maka kata Syekh ni bawa balik lah, kata. Bawa balik, tak ada masalah pun, bawa balik. Tapi nak tahu dalil yang ayah dia ni pun ada ilmu. Dalam jalan-jalan tu dia tanya anak dia hukum hakam. Duk tanya hukum ni, boleh jawab. Tanya hak ni, boleh jawab. Tanya hak tu, boleh jawab. Maka ayah dia rasa, tak jadi ni. Aku nak pergi hantar balik ni. Kata, alim sungguh anak aku ni. Pergi hantar. Kata Syekh, aku minta maaf lah, aku hantar balik. Tengok didikan kau ajar dia, Masya Allah anak aku ni bagus sungguh. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Aku bukan tak mau nak ambil anak kau, tapi Allah Ta'ala telah tutup pintu ilmu keberkatan daripada dia. Nampak? Dah tutup dah. Asbab apa? Asbab ayah dia. Ni tuan-tuan. Ini kena jaga sungguh. Tu kadang-kadang mulut kita ini menyebabkan anak kita tu tak berkat dalam mengaji. Tak tahan kat mana pun. Kadang-kadang balik tu, kadang-kadang kita tak perasan. Tengok. Kalau kita dah tak ada anak, dah besar-besar. Tengok anak kita pula tu. Tengok dididik anak pula. Tengok macam mana. Hilang berkat, tak hilang berkat. Balik ni, cikgu bagi kerja sekolah ni. Sampai 10 muka surat. Apa keluar kat kebanyakan mulut orang pada hari ni? Apa cikgu hang ni? Tak fikir ke bagi 10 banyak? Teruk punya cikgu hang. Habis. Hak ni biasa dengar. Mulut orang hari ni, dia ada anak, dia kutuk pula cikgu. Anak pula tu jadi biasa bagi mereka. Balik cerita pasal cikgu ni. Cikgu ni, cikgu ni, cikgu ni, sekian-sekian, cikgu ni, sekian-sekian. Cikgu tu kau tak layan-layan lah tu. Teruk betul lah. Teruk. Cikgu tu kerja tidur lah, apalah. Ini habis. Itu sebab bukan senang tuan-tuan. Pintu-pintu keberkatan ni, ni benda yang sangat besar. Tak sangat-sangat besar. Dia macam-macam tuan-tuan. Pintu keberkatan yang Allah nak bagi kepada kita ataupun anak-anak kita ni, bukan saja dengan cara jalan ilmu, tak. Bukan semata-mata jalan ilmu, tak. Mungkin asbab jalan berkhidmat kepada guru dia. Mungkin asbab jalan macam-macam lah. Bukan di atas jalan ilmu saja. Tapi jangan tutup pintu keberkatan tu. Jangan tutup. Pintu yang Allah nak bagi tu. Bermacam-macam pintu. Tapi disebabkan kita benda-benda macam tu tak perasan, tu jadi masalah. Dah ustaz takkan anak saya mati kena pijak dah. Apa tak teruk macam tu. Hak ni baru bagi gitu pun dah bising dah mak ayah hari ni. Ya tak?
Dan ditambah lagi, jangan engkau berjalan di hadapannya itu, ditambah lagi sikit, jangan kita sengaja memijak bayangan mereka. Itu pun tak ada adab, ulama ajar. Jangan sengaja pijak bayang mereka. Nampak tingginya adab tuan-tuan, kedudukan tuan-tuan, tak sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang ibu. Kalimah ibu dan ayah ni disebutkan dalam Al-Quran, ketinggiannya, kemuliaannya. Itu kita kena jaga kedudukan kita itu dengan mendidik anak supaya anak itu menghormati kita. Kena ajar anak-anak kita ni taat kepada kita. Allah kasih seorang ayah dan ibu itu mendidik anak dia kasih dan taat kepada dia. Dan jangan jadikan anak-anak itu derhaka kepada dia, ataupun kita ni penyebab anak-anak kita derhaka kepada kita. Itu bahas lain pula. Ada juga sebab kita ni anak-anak derhaka kepada kita. Itu nanti tajuk akan datang. Dan jangan engkau duduk sebelumnya. Ni adab juga. Jangan pergi kenduri, pergi raya rumah orang, saudara mara, jangan gaduh, duduk dulu. Tak? Ni ayah tak duduk salam, kita duduk dah. Sampai kita duduk tu, tak ada kursi dah. Tuan rumah pergi ambil kursi lain pula bagi kat ayah kita. Sebab kita duduk dulu, cop dulu. Ni tak boleh. Ni tak ada adab. Ataupun ayah dan ibu kita ni duduk bawah, maka wajib kita duduk bawah. Tak boleh duduk atas. Jangan duduk atas. Hari ni tak boleh, mak duduk bawah, anak duduk atas gini, kaki kat bawah, ngadap kepada mak. Ini pun tak ada adab. Mak duduk bawah lipat baju, anak duduk atas katil duduk sembang dengan mak. Ni pun tak ada adab. Nampak tuan-tuan ni? Hak ni yang mendatangkan ataupun sama ada mendatangkan ataupun menjauhkan kita daripada keberkatan-keberkatan yang Allah berikan. Sama ada Allah datangkan ataupun Allah jauhkan. Ni antara sebab dia. Ada. Dan sebagainya. Kan? Duduk sebelum ataupun makan. Macam tu juga. Jangan kita makan dulu sebelum ayah kita makan. Ini adab juga. Ini anak lapar tak boleh ngam. Dah habis dah ni makan. Baru tanya, lah ayah tak makan lagi ke? Tunggu sekejap lagi lah, masak lain. Suruh ayah masak lain. Tunggu pula orang tua tu nak makan lain. Dah habis dah nasi tu makan. Lah dah habis dah ayah, tak sempat lah ayah lagi masak lain. Bapak kena tunggu lain. Nah, ni tak punya adab. Sebab ada ulama sampai dia tak mau makan sekali dengan ayah dia. Dia duduk, dia tengok saja. Sebab apa? Sebab dia takut sesuatu yang ayah dia nak, dia pergi ambil. Ayah dia nak ambilkan goreng tu dah, dia pergi ambil. Macam tu sekali dia jaga adab kepada kedua ibu bapa. Itu sebab Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, seorang imam yang besar dalam bidang hadis, dia buat kitab Al-Adabul Mufrad ni sebelum dibahaskan bab-bab yang lain. Dia bahaskan dulu bab yang awal tentang adab kepada kedua ibu bapa. Adab kepada kedua ibu bapa. Itu bukan saja para ulama letak. Nak menunjukkan adab-adab inilah yang membuka lorong-lorong keberkatan ilmu ataupun lorong keberkatan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang anak tak perasan. Apalah ya Allah, macam-macam musibah kena kat aku ni. Apa dia ni? Apa punca dia? Kadang-kadang hak dekat sekali tu punca dia tak perasan. Rupanya tak punya adab kepada kedua ibu bapa. Ni. Almarhum tak salah saya Al-Habib Ali rahimahullah ta'ala meninggal di Johor. Dia kata musibah-musibah yang dilihat daripada mata beliau, musibah yang berlaku pada hari ini, dia kata bukan disebabkan orang yang berzina. Kebanyakan bukan disebabkan orang yang minum arak, bukan disebabkan orang main judi. Tapi disebabkan apa dia kata? Disebabkan ramainya orang dia derhaka kepada kedua ibu bapa dia. Orang yang berzina, tak semua orang yang berzina. Orang yang main judi, tak semua main judi.
Orang yang minum arak, tak semua orang minum arak. Tapi orang derhaka ni, kebanyakan mereka ni derhaka kepada kedua ibu bapa mereka. Sama ada yang mereka sengaja ataupun mereka tak tahu. Tak tahu, oh rupanya ini pun tak boleh. Dia tak mau mengaji. Itu tuan-tuan. Baik. Ini adab. Sampai macam itu sekali, seringan-ringan adab, apalagi benda yang sangat besar. Tinggikan suara kepada ayah. Teman-teman ayah tu dah tua. Dibuat main pula dengan anak dia. Cakap kuat sikit. Cakap hak anak, cucu, anak dia pangkat cucu tu pun dipanggil atuk, atuk. Dia cakap kuat-kuat gitu. Jangan, tak punya adab. Pergi dekat-dekat, dah tahu atuk tu nak dengar, dia jerit-jerit pada jauh. Kita dah tahu ayah kita tak dengar, pergi dekat. Berapa nak jerit-jerit? Kita jerit sebab apa? Melainkan kita tak tahu adab kita kepada ayah kita. Tunggu saat kita tua nanti. Kita akan tua. Itu sudah pasti Allah Ta'ala berikan pusingan tu kepada kita. Ingat dikisahkan oleh sahabat saya, guru saya ni. Dia kata, ada seorang suami isteri ni, dia kahwin, dia kasih sungguh kepada isteri dia, tapi dia kasih juga kepada ayah dia. Dia sayang juga ke ayah dia. Jadi dia kata, aku nak bela ayahku. Dia kata, nak bela ayahku. Bini pun sayang juga, ayah pun sayang juga. Jadi orang baru kahwin, sayang sungguh ke bini, ayah pun sayang juga. Nak jadi cerita, hari-hari si isteri hasut ayah dia, hasut suami dia. Abang, hambat keluarlah ayah ni. Serabut kita nak bulan madu pun payah, nak berjalan pun payah, ayah tu susah. Jalan pun teringat kat dia. Tak makan, berak apa semua. Weh, serabut kata. Tak pun senang-senang pergi bunuh dia, kata isteri dia. Pergi bunuh dia je lah. Mana orang tahu. Weh, tak boleh tu, ayah aku tu nak bunuh buat apa? Bini hari-hari hasut, pergi bunuh lah, senang. Orang pun tak tahu, apa pun tak tahu. Ni kisah dulu-dulu ni. Maka dihasut hari-hari, dipujuk hari-hari, maka bersetujulah si suami untuk membunuh ayah dia. Maka dia membawa ayah dia ke satu tempat. Dia bawa ayah dia. Minta maaf lah ayah, saya nak bawa satu tempat ni. Kau nak bawa aku ke mana, kata ayah dia. Nak bawa ke mana? Maka anak dia bagi tahu, minta maaf lah ayah, saya nak bawa satu tempat, saya nak bunuh ayah. Saya nak bunuh ayah, dia kata. Ayah menyusahkan kami, saya kena bunuh ayah, kata. Katalah cerita tu, dia bunuh kat belakang Masjid Rahimah ni. Bawa ayah dia sini. Belakang masjid. Mana tu ada berkat bunuh ayah, dia rasalah. Tak? Ayah dia kata apa? Ayah dia kata, wahai anakku, kalau kau nak bunuh aku, jangan bunuh kat sini. Jangan bunuh kat sini, dia kata. Nak bunuh, pergi satu tempat, katalah belakang Shell sana. Kau nak bunuh, bunuh kat belakang sana. Jangan kat sini. Anak pun dia pergi bawa. Janji ayah nak mati, tak apa. Dia bawa lah kat sana tempat yang ayah dia kata. Kau nak bunuh, bunuh aku dekat sini. Tapi sebelum anak dia bunuh dia, anak dia tanya lagi ayah dia. Wahai ayahku, kan, kenapa engkau nak suruh aku bunuh kat sini? Kat sana pun bunuh kau mati juga, kat sini pun mati juga. Kenapa engkau nak suruh aku bunuh engkau dekat sini? Apa kata ayah dia? Ayah dia kata, ayah dia kata apa, tuan-tuan? Ayah dia kata, wahai anakku, aku suruh kau bunuh aku kat sini sebab apa? Sebab kat sinilah aku bunuh ayahku dulu. Sebab kat sinilah aku bunuh ayahku dulu. Nampak, tuan-tuan? Hati-hati kadang-kadang. Ini kehidupan, tak? Baik. Terus, babu hal yukanni abahu. Bab pada menyatakan apakah boleh menyebut ayah dengan kunyahnya.
Bukan kunyah tu, kunyah. Kunyah ni gelaran. Tak gelaran. Haddatsana Abdul Rahman bin Syaibah qala akhbarani Yunus bin Yahya bin Nubat an Ubaidillah bin Mawhab an Syahri bin Haushab qala kharajna ma'a bani Umar faqala lahu Salim as-salata ya Aba Abdir Rahman. Daripada Syahr ibn Haushab, dia telah berkata, telah keluar kami bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu berkata Salim kepadanya waktu solat, wahai Abdul Rahman. Contohnya, boleh tak kita nak panggil ayah kita tu dengan gelaran-gelaran dia? Gelaran dia. Contohnya Ali bin Abu. Kita nak panggil ayah kita, tak mau panggil ayah. Kita nak panggil Ibnu Abu Ali. Abu Ali mari sini jap. Abu Ali ayah Ali, Ali bin Abu. Tapi kita nak panggil Abu Ali. Abu Ali ayah kepada Abu. Boleh tak macam tu? Kata para ulama, itu mesti juga dilihat pada adat setempat. Kalau kita nak panggil itu satu benda yang aib, tak baik. Tak kita panggil, ayah Ali mari sini ayah Ali. Dia nama Ali, panggil ayah Ali mari sini ayah Ali. Maka melihat pada adat setempat itu juga diambil kira dalam agama. Kalaulah setempat itu melihat sesuatu perkara yang dilakukan itu tidak baik, maka tak baik. Begitu juga panggilan-panggilan kepada guru-guru kita, para alim ulama, lebih lagi tok guru. Itu kadang-kadang penggunaan bahasa kita pun kita kena jaga, termasuk dalam adab. Tok guru besar mari tu, walaupun kita nak cakap Arab juga, tapi kadang-kadang tersilap, itu boleh jadi tak ada adab juga kadang-kadang. Sebab kalau tok guru besar mari tu, kalaupun kita tak nak menggunakan bahasa mereka, wahai syekh, ya sayyidi, ya sidi, ataupun tuan guru. Tak, tuan guru nak makan apa? Tuan guru Sayyidina Muhammad sampai pukul berapa? Tuan guru nak makan apa? Tu lebih selamat. Hak ni pergi sebut pula tuan guru sampai pukul berapa? Satgi pergi tambah pula, entah nak makan apa? Entah terus. Bunyi macam kita biasa, tapi kepada mereka yang punya kedudukan ilmu lebih daripada kita, kita ataupun tuan-tuan guru kita, para syekh kita ni, itu tidak punya adab kalau kita menggunakan perkataan anta. Tak boleh, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Kita telefon syekh, syekh, boleh tak mari ceramah tempat saya ni? Anta nak mari nanti? Tak boleh, tuan-tuan. Itu tak punya adab. Jangan guna anta. Guna apa? Kalau nak guna perkataan domain macam tu juga, guna perkataan antum. Jangan guna enta. Walaupun antum tu menunjukkan banyak, itulah adab kita kepada guru kita yang masyayikh. Jangan kita gunakan perkataan sebegitu. Tak. Kalau nak selamat sebut saja. Tok guru, semua tok guru. Boleh tak mari, tok guru. Tu lebih selamat. Baik. Habis bab mengenai adab kepada kedua ibu bapa, dan kita masuk kepada tajuk yang baru mengenai babu ujubi silaturrahim. Babu ujubi silaturrahim. Silaturrahim. Azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله baik. Kemudian sebelum nak bahas hadis last ni, saya nak sebut tentang panggilan tadi kepada ayah tu juga. Itu sebab orang dulu waktu kecil saya tengok, sehingga diajarkan adab kepada orang tua, kepada ayah ataupun ibu, sampaikan nak menyebut dia itu pun satu yang tidak ada adab. Bayang, orang hari ni, anak-anak hari ni biasa saja. Ayah pergi mana? Ali, ayah kamu pergi mana? Ayah saya tadi ada. Lepas tu tah mana dia pergi? Dia. Orang dulu cukup jagat pantang dengan perkataan dia. Tak tahu dia pergi mana. Macam kawan dia. Dak hari ni dia aja. Jangan tuan-tuan. Anak ataupun cucu kita itu mesti dijaga perkataan-perkataan semacam ini. Gunakan perkataan dalam percakapan tu, penulisannya lain. Percakapan itu dengan perkataan ayah. Ayah tadi ada. Lepas tu tak tahu mana ayah pergi. Tapi perkataan dia ini sesuatu yang tidak ada adab dalam bahasa. Baik. Babu ujubi silaturrahim. Bab tentang kewajipan silaturrahim. Maka silaturrahim ini kata para ulama dibahagikan kepada dua. Ada yang am, yang umum, yang biasa ni kita beri silaturrahim, dan yang satu lagi yang khas. Khas ni silaturrahim yang mana hanyalah ada hubungan apa? Hubungan kekeluargaan. Itu panggil silaturrahim. Baik. Haddatsana Kulayb bin Manfa'ah qala jaddi ya Rasulullah man abarru qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka
wa maulaka alladhi yali dzaka haqqun wajib wa rahimun mausulah. Daripada Kulayb ibnu Manfa'ah, dia telah berkata datukku wahai Rasulullah SAW, kepada siapa seharusnya aku berbakti? Baginda Nabi SAW menjawab, ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, saudara lelakimu, dan hambamu. Itu adalah hak yang wajib dipenuhi dan hubungan keluarga yang perlu disambung. Hak ni Nabi SAW ajarkan kepada kita turutan-turutan mereka-mereka yang punya silaturahim untuk kita memberikan bakti kita kepada mereka. Sama ada dengan duit, sama ada dengan pertolongan, apa sahaja permintaan mereka, tak seusaha kita untuk kita tunaikan. Mengikut turutan-turutan ini, dan insya-Allah akan kita bahaskan bagaimana kita nak kita nak bantu dari segi macam mana. Itu disebutkan juga di dalam Al-Quran. Kalau tak punya kewangan, tak ada duit, kita nak bantu macam mana, tak boleh nak sedekah, bantu macam mana pula. Semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini susunan-susunan yang supaya mana kita ambil perhatian. Tak, hak dekat dulu tu yang nak disebutkan Nabi SAW. Ibu dulu. Kita punya kelebihan yang lebih, maka dahulukan ibu kita dulu. Kemudian ayah kita, adik-beradik kita. Hak ni yang sepatutnya. Ini kadang-kadang ada kelebihan sikit, adik-beradik tak nampak dah, apatah lagi ibu dan juga ayah. Sebab apa kadang-kadang kita tengok orang hari ni, dia ada kelebihan, dia ada duit lebih, kadang-kadang dia lebih suka bantu orang luar berbanding bantu adik-beradik dia. Antara sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau dia bantu adik-beradik ni, puji dia tu taklah melebar sangat. Takat adik-beradik ya, terima kasih tu. Jadi dia suka bantu orang lain dulu, sebab orang lain ni duk puji angkat dia. Terima kasih banyak, Siman tu banyak tolong aku, macam-macam. Sedang waktu tu ada adik-beradik dia yang susah. Ada adik-beradik yang mana anak dia tak sekolah sebab susah, dia tak pedulikan. Ni satu benda yang tak ikut keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu bukan kata tak boleh nak bantu orang lain, boleh. Tapi keutamaan itu mesti kita tahu hak mana lebih utama. Ini kisah benar, saya ada jumpa seorang ni memang terkenal tuan-tuan, saya tak sebut siapa. Hak ni semua ada kat dia. Datuk Tan Sri apa semua ada kat dia, segala gelaran ni. Tapi satu je problem dia, kalau tegur boleh pandai jawab agak. Satu je problem dia. Hak lain macam-macam bantuan dia bagi, masya-Allah dahsyat. Mak dia sampai sekarang ni masya-Allah duduk rumah sewa, menumpang rumah orang. Sewa tak mampu bayar. Ni anak dia segala apa semua ada dah ni, kekayaan ni. Tapi tak membantu mak dia ni. Bila kita tanya, kenapa tak tolong mak ni? Kenapa tak bantu mak? Kenapa tak bagi rumah mak? Korang-korang belikanlah mak rumah, boleh selesa. Tak, ini makan pun orang bagi kat mak dia. Dia kata apa tuan-tuan? Kita tanya, belilah rumah sebiji untuk mak. Dia kata, ustaz cuba bagi dalil dekat saya, mana dalil Quran ataupun hadis Nabi yang mewajibkan saya sebagai anak beli rumah? Oh, mampu itu. Bayang tuan-tuan. Cari dalil tu, suruh cari dalil beli rumah kat mak. Oh, penat gitu. Nabi nak sebut-sebut satu-satu, beli rumah, beli ceret, beli dapur, beli gas. Oh, penuh hadis lagu tu. Hak ni kisah betul. Bayang. Jadi hak ni yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi di akhirnya saya nak sebutkan juga, wallah alam saya pernah sebut ke tak pernah sebut, mengenai bila sebut ibu, kemudian ayah, kemudian kita pernah bahas pada awal perbahasan kita dulu, disebutkan oleh Nabi SAW tentang ibu. 3 kali ada, 4 kali ada.
Hak ni juga saya lihat salah satu yang kadang-kadang mungkin ada orang dia tak perasan, walaupun dia tak terniat pun, tapi sememangnya perbuatan dia itu adalah perbuatan yang tidak punya adab kepada Nabi SAW. Bayang tuan-tuan, hak ni bahaya, hak ni paling bahaya. Kalau tidak ada adab, salah apa saja Allah dan Rasul, ni satu yang kena jaga sungguh-sungguh. Itu tak ada apa yang orang kata mandatory tu, bahaya, boleh layan akidah tu. Tu kena jaga. Kalau tak nak, jangan sentuh. Ini kadang-kadang dibuat pula orang hari ni dia nak glamour, dia nak jadi berlaku. Sekarang orang wallah alam, orang kata ustaz sekarang orang buat YouTube gila-gila semua, orang pakat tengok berjuta, dia dapat duit YouTube bagi. Ni mungkin pun jadi perangai macam tu. Buat benda yang orang jadi suka, gelak apa semua, orang tengok bayar juta, YouTube bagi duit kat dia. Tu sebab patutlah ramai orang nak jadi YouTuber gitu. Jadi dia pun nak juga bagi orang tengok macam-macam perangai. Ni yang saya tengok satu benda yang harus dielakkan, wajib dielakkan. Lebih-lebih lagi dia melibatkan Nabi SAW. Dia buat macam mana tuan-tuan? Dia buat satu drama pendek, dia suruh orang tengok, tapi orang tengok gelak-gelak lagi. Drama pendek yang mana dia bawa anak dia ni, seorang ayah dia bawa anak dia. Dia bawa anak dia pergi masjid. Katalah mari masjid sini. Mari masjid. Kemudian kebetulan pula ustaz tu ceramah pula bab poligami. Bab poligami. Apa sallallahu alaihi wasallam? Bab ni hadis Nabi kita mula-mula bahas dulu. Ustaz kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Bila mana seseorang tanya kepada siapa aku perlu berbakti, maka kata Nabi SAW, ibumu, 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 kemudian baru ayahmu. Jadi baliklah si ayah dengan si anak. Dia buat drama pendek ni, nak suruh orang tengok, bawa anak dia. Maka dia pun tanya anak dia, wahai anakku, dia kata, tadi ustaz tadi kata, berapa ramai ibu yang kau kena ada baru kau dikira berbakti. Gitu pula dia kena. Maka anak kata, 4 orang ayah. 4 orang. Nanti balik kau bagi tahu mak kau kena ada 4 orang mak baru dikira berbakti. Baliklah si anak ni. Dia buat drama pendek ni. Dia balik anak pun anak pun balik rumah. Kemudian Salam Muhammad, waktu tu pula si ibu dia ni tengah potong terung panjang ni. Nak potong terung. Ya ayah dia duduk intai jauh gitu. Maka si anak pun kata, mak, wahai ibu, kata, tadi saya dengar ceramah, kalaulah saya nak berbakti kepada ibu, saya kena ada 4 orang ibu baru dikira berbakti. Lepas tu mak dia pun kata, oh, kau nak 4 orang ibu baru berbakti ya? Kau nampak terung ni? Terung ni ada berapa? Mak dia kata, ada 1. Kau tengok kalau jadi 4 macam mana? Dia potong gitu. Ayah dia pun takut tu gitu. Pakat suka habis orang dalam tu. Sedangkan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan itu satu yang tidak ada adab dan menyalahi maksud yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Nabi bukan nak suruh gitu, tapi nak buat main. Nampak tuan-tuan? Ini benda-benda macam ni kena hati-hati. Ini bila mana Nabi sebut ini konakul lain semata-mata tak nak bagi orang gelak, nak bagi ini yang kena hati-hati tuan-tuan. Tak, mesti dia elakkan. Kita tengok je macam ni terus stop, jangan tengok. Kita pun gelak sama, kita berkongsi sekali. Orang yang tidak ada punya adab kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada tajuk yang akan datang. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.